Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatana min lisanina yafqahu qawlana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Sadaqallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita lagi dalam satu jamaah majlis ilmu. Malam ni sambung kitab Hikam, muka surat yang ketiga. Terjemahan ayat yang saya baca tadi, surah An-Naml ayat yang ke-40. Apa katanya? Kita masih lagi berada di dalam hikam yang pertama, iaitu min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsan ar-raja' 'inda wujudi zalal. Dan penulis membawa satu ayat di dalam pengakhiran tafsir berkaitan dengan hikam tersebut. Hikam yang pertama ini dengan artinya, inilah semata-mata dari kurnia Tuhanku. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah semata-mata daripada kurniaan Tuhanku untuk menguji aku. Fa innama yashkuru li nafsi, liyabluwani, untuk menguji aku. Ashkur am akfur, adakah aku bersyukur, terima kasih, maksudnya bersyukur dengan rasa terima kasih, atau kufur, lupa pada Allah. Kita di antara manusia, kita di antara dua, syukur dan kufur. Syukur, terima kasih. Terima kasih macam mana? Terima kasih Allah bagi hari ini rezeki daripada pagi sampai petang. Apa kita buat? Terima kasih. Macam tu ke? Maka dengan ucapan terima kasih saja tidak mencukupi, kecuali syukur itu diberikan satu amalan kepadanya untuk menggambarkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada rezeki awal Allah bagi waktu subuh tadi, maka bangunlah kita sembahyang subuh berjemaah. Betul tak? Itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sunatnya selepas subuh. Selepas subuh tak ada sunat, selepas naik matahari. Ada sunat syuruk, ada sunat duha, 12 rakaat. Habis tak? Alhamdulillah. Selesai. Masuk. Tak habis. 2 rakaat lagi ya. 2 rakaat ke 2 rakaat saja? 2 rakaat lagi. Baik. 12 rakaat duha selesai. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Dan apabila kita masuk zuhur, dia ada di situ, dia ada 4 rakaat sunat sebelum dan sunat selepas. Dalam keadaan kita baru sahaja makan nasi pukul 12.30. Nasi tengah hari, kenduri orang panggil. Bersyukurkah kita? Bagaimana menggambarkan rasa syukur? Solat 4 rakaat sebelum zuhur, sembahyang zuhur 4 rakaat, sembahyang sunat selepas zuhur 4 rakaat. Banyaknya ya ustaz. Banyak mana Allah bagi dekat kita itu tidak kita kira dengan jumlah bilangan solat yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Maka itu yang kita sebut sebagai ashkur. Ni ayat ni sebut. Adakah aku bersyukur? Am akfur, ataupun aku kufur kepada Allah. Maksud kufur kepada Allah, lupa. Di sini diterjemah sebagai lupa. Maknanya kita menidakkan apa yang Allah bagi kepada kita. Yang tu daripada min alamatil i'timad 'alal amal. Maka kita hanya bergantung kepada amalan kita sahaja. Jadi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu sentiasa mesti ada di dalam setiap sanubari seorang manusia yang bergelar muslim dan mukmin, bahawa setiap detik dia mesti tanya diri dia, ashkur am akfur. Setiap detik jangan lupa tanya, ashkur am akfur.
Adakah aku bersyukur hari ini ataupun aku lupa? Aku kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Fa innama yashkuru li nafsi. Allah sebut apa? Dan sesungguhnya sesiapa yang bersyukur itu, maka dia bersyukur untuk diri dia. Maka Tuhanku, oh yang ni dia, siapa yang kufur, dia tertinggal terjemahan tu. Dia ambil yang waman kafara saja. Terjemahan fa innama yashkuru li nafsi, mungkin salah cetak buku asal. Fa innama yashkuru li nafsi, sesiapa yang bersyukur maka dia sesungguhnya mensyukuri nikmat Allah untuk diri dia. Allah tak ada sedikit hilang nikmat pun kalau kita tidak bersyukur. Tidak. Hari ini saya tak mau bersyukur kepada Allah. Biar. Tak ada kesan sedikit pun pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seorang manusia itu tidak bersyukur. Kalau satu dunia ini tidak bersyukur kepada Allah pun, tidak ada kesan sedikit pun daripada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara, apa kata Allah, dan sesiapa yang kufur. Itu dia ambil terjemahan tu. Terjemahan yang fa inna ma yashkuru li nafsi itu tak ada. Dan sesiapa yang kufur, fa inna rabbi ghaniyyun karim, maka Tuhanku, Rabbi ini daripada kalam Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahawa Rasulullah SAW menerima kalam ini. Maka dia baca dengan keadaan ini Tuhanku. Tuhan siapa? Tuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita yang membaca hari ini. Tuhan siapa? Tuhan kita. Kalau semua orang tak mau bersyukur, kalau semua orang nak kufur kepada Allah, ini Rabbi, Tuhan ini, Tuhan kami, Ghaniyun Karim, terkaya lagi pemurah, tidak berhajat sedikit pun dari makhluknya, bahkan makhluk yang berhajat kepadanya. Ghaniyun kaya. Ghaniyun kaya. Contoh kekayaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas muka bumi ini, hujan yang tidak pernah berhenti daripada start zaman Adam, start bumi ini diciptakan sampai hari ini. Itu kekayaan Allah. Kan? Ada negeri kata dia kaya, ayat tak ada. Contoh. Kan? Contoh. Allah kaya, membuktikan kekayaan Allah. Hujan tidak pernah tak turun, start daripada zaman Adam sampai hari ini. Sumber laut tidak pernah habis, start daripada zaman Adam sampai hari ini. Pernah orang tak makan ikan termenung 400 tahun? Ada. Ikan termenung tu lah Tok Wai kita makan dulu, Tok Nek kita makan dulu, sampai hari ini kita makan. Ada dia berubah. Ikan termenung hak sebesar 3 jari tu tak jumpa dah Ustaz lah, tinggal ikan termenung hak sebesar sejari je. Pasal tak ada dah. Ada 3 jari lambak-lambak kan, nampak? Sama. Itu adalah bukti kekuasaan Allah, bukti kekayaan Allah. Dan Karim yang sangat mulia, bukti kemuliaan Allah ada di dalam kita sendiri. Mulianya Allah apabila mulianya insan diangkat sebagai ahsanu taqwim, sebaik-baik kejadian. Kalau kejadian itu sangat baik, maka siapa yang menciptanya lagi baik. Kereta kita buat tak? Kereta kita ada kereta Proton, kereta Volvo, kereta, betul tak? Kan? Orang nampak siapa yang buat dia itu kah? Atau orang nampak keretanya kah? Kita nak beli kereta kan, ada duit 300,000, nak beli kereta besar, takkan nak beli Proton, X70, mesti nak beli BMW. Dia kata BMW bagus, nampak? Maka di situ nampak kemuliaan kereta, hebatnya kereta. Tapi siapa yang hebat? Adakah BMW itu buat sendiri? Kereta itu tiba-tiba besi daripada mentah mana-mana jadi kereta. Hebat tak? BMW itu hebat disebabkan ada penciptanya yang melakukan. Betul tak? Jadi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tergambar di atas kita sendiri, yang mana kita adalah ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian, lebih baik daripada semua alam. Lebih baik kejadian kita daripada bumi, kejadian kita lebih baik daripada matahari, kejadian kita lebih baik daripada alam ini. Maka kita adalah sebaik-baik kejadian. Dan siapa yang mencipta kita?
lagi baik, lagi hebat. Nampak? Itu yang membuktikan ghaniyun karim. Maka syukurlah, bersyukurlah. Habis setakat ini hikmah yang pertama, min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsan raja' 'inda wujud zalal. Dan kesimpulan yang saya boleh buat di dalam hikmah yang pertama ini ada 3. Yang pertama, Allah suruh kita bertakwa. Bagaimana kita nak bertakwa? Ittaqullah. Dalam khutbah tadi kita sebut, Pak Imam sebut kan, khutbah, ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazat muttaqun. Takutlah kepada Allah. Nampak? Takutlah kepada Allah. Al-khawfu min 'adhabillah wa 'iqabihi yajib an yakuna mawjudan ma'a raja'id da'im. Kita bukan semata-mata takut kepada Allah, tetapi kita mengharapkan belas kasihan Allah. Itulah yang disebut sebagai min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsan raja' 'inda wujudi zalal. Apabila berlaku sesuatu, kita meminta belas daripada Allah. Kita takut kepada Allah, kita meminta belas supaya Allah kasihankan kita. Yang pertama, itu kesimpulannya Ata'iyah Al-Iskandari nak bagi tahu. Supaya apabila kita dalam keadaan takut, Pak Imam kata ittaqullah, ya Allah aku takut ya Allah, bukan takut saja. Tak, bukan takut saja, tapi dalam ketakutan kita itu kita meminta belas. Ya Allah, aku takut padamu ya Allah, belas kasihlah aku ya Allah, supaya masir aku nanti, penghujung hidup aku ini nanti ya Allah jadi husnul khatimah. Contoh itu belas. Yang kedua, kalau kita tengok dalam cerita Rabi'atul Adawiyah, salah seorang wali perempuan yang sangat, wali Allah perempuan yang sangat masyhur di bumi ini. Tak ada lain, banyak wali-wali perempuan, tapi yang paling terkenal adalah Rabi'atul Adawiyah. Dia sangat tinggi peringkat dia. Kalau kita tengok, kebanyakan orang sebut pasal wali-wali Allah yang lelaki, Hasan al-Basri, Abdul Qadir al-Jailaini kan, macam-macam. Tapi tiba-tiba wujud seorang perempuan wali Allah yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Maknanya kata apa? Di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang perempuan juga tidak terlepas untuk memiliki karamah. Kalau betul-betul dia faham dengan siapa dia menyembah, dengan siapa dia bertaamul. Kalau dia betul-betul, maknanya ibu-ibu bila-bila masa sahaja boleh diangkat menjadi orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan dan ikhlas yang betul. Sebab tu kita baca hikam supaya kita boleh buang semua benda-benda yang sikit-sikit yang mengganggu amalan-amalan kita setiap hari. Maka apa kata Rabi'atul Adawiyah? Apabila dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya, Allahumma inni ma 'abadtuka hina ma 'abadtuka tam'an li jannatik wala khaufan min narik. Ya Allah, aku menyembahmu ya Allah, ma 'abadtuka, tapi aku tidak menyembahmu ya Allah kerana aku tamakkan jannah. Nampak? Ataupun aku takutkan neraka. Aku tidak sembahmu ya Allah kerana aku tamakkan jannah dan aku takutkan neraka. Hari ini kita sembah Allah, adakah di depan kita bayangan syurga? Tak. Adakah kita sembah Allah hari ini bayangan depan kita bila kita angkat takbir Allahu Akbar? Ya, syurga lah lepas ni aku masuk syurga lah. Ada bayangan Rabi'atul Adawiyah, orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebut, aku bukan beribadat kepadamu kerana aku nakkan jannahmu ataupun aku takutkan nerakamu. Tidak ya Allah. Tapi apa katanya lagi? Walakin inni alimtu innaka rabbul mustahiqqal ibadah fa'abadtu. Tetapi ya Allah, aku menyembahmu ya Allah hari ini kerana aku tahu bahawa engkaulah Tuhan yang tastahiqu, yang hanya layak disembah.
Tidak ada Tuhan yang lain yang layak selain Engkau ya Allah, maka sebab tu aku sembah. Hari ini kita angkat takbir, kita sembah. Adakah kita sembah kerana kita nak pahala? Pahala itu tak ada masalah. Nanti jangan pula kata ustaz tak bagi kita kejar pahala dah. Bukan masalah pahala, masalah kita nak berfikir lebih daripada tahsin amali. Kena sentiasa ingat, apabila kita baca kitab hikam, kita kena sentiasa ingat bahawa kita berada di dalam tahsin amali, memperbaik, menambah baikkan amalan. Jadi apabila kita datang seorang yang ikhlas kepada Allah, yang betul-betul ikhlas kepada Allah, masuk di dalam pintu masjid itu, datang betul-betul duduk di dalam saf, maka apabila diangkat takbir Allahu Akbar, tidak ada apa yang selain apa yang patut ku sembah, hanyalah Allah. Syurga pun tak ada, neraka pun tak ada, hanya Allah. Kalau apa-apa sahaja yang dia lakukan pun lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, bukan lil jannah, bukan khaufun minan nar, tidak, lillah ya rabbil alamin. Nampak? Jadi itu yang Rabi'atul Adawiyah sebut di dalam doa dia. Kadang-kadang orang kata apa Rabi'ah macam sombong kepada Allah. Tidak, itu bukan sombong. Itu membuang semua ego yang ada pada diri dia sehingga dia lupa bahawa dia wujud. Hamba ini apabila dia berada depan Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga lupa bahawa dia itu wujud. Baru sampai peringkat yang dikatakan mensyukuri nikmat Allah. Ingat semua bab Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat bahawa sampaikan dia tak ingat bahawa dia itu ada. Masya-Allah. Itu yang disebut sebagai mensyukuri nikmat Allah. Kita duk ingat Allah, syukur pada Allah, tapi kita duk ingat kita juga. Betul tak? Nak makan juga, nak minum juga. Betul tak? Ingat perut juga. Ingat juga kita. Maka apabila kita sampai peringkat itu, masya-Allah, di situlah dia tempatnya Allah sangat sayang. Hanya mengingati Allah, lupa pada diri sendiri. Dan dalam keadaan yang ketiga, kesimpulannya, kita dalam hikam ini, yang pertama ini min alamatil i'timad 'alal amal. Apabila kita buang semua pergantungan kita terhadap amal kita untuk mendapatkan sesuatu, maka jangan letak satu benda yang qat'i terhadap janji Allah. Jangan letak satu perjanjian yang Allah janji kepada kita itu sebagai satu yang tak boleh diubah. Allah kata udkhulul jannata innal ladzina amanu wa 'amilus salihat amanu wa 'amilus salihat lahum jannatun na'im. Orang-orang yang beriman, Allah janji di dalam Al-Quran, ya Allah janji di dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan aku masukkan ke dalam jannah yang banyak sangat nikmat. Satu hari kita duduk depan Allah Subhanahu wa taala, kita kata, ya Allah, Engkau berjanji kepada kami ya Allah untuk masukkan kami ke dalam syurga-Mu kerana iman dan amal soleh. Di mana janji-Mu Allah? Itu adalah seorang hamba yang sangat tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita kata kalau Allah dah janji Allah akan tunai. Tidak semata-mata. Tak. Janji Allah itu adalah di peringkat janji Allah pada dirinya sahaja. Kita tidak pernah sign apa-apa pun untuk membuktikan bahawa kita pun berjanji begitu. Ada pernah kita sign apa-apa? Memorandum. Perjanjian mesti ada dua belah pihak, betul tak? Setiap apa yang kita buat perjanjian mesti ada ke sign dua-dua belah pihak, betul tak? Jadi mana pihak yang kita sign, nak tanya? Kan? Tidak sign apa. Tapi disebabkan Allah sayang kepada kita, Allah bagi satu janji. Tapi di antara janji-janji itu, manusia yang tidak beradab kepada Allah tuntut janji yang mana dia langsung tidak pernah ada satu kaitan pun untuk sign janji-janji Allah itu. Saya terima, tidak ada pun. Nampak? Jadi dalam hikam inilah membuktikan bahawa kita tidak boleh menuntut setiap janji yang Allah sebut.
Janji itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu hari kalau kita beramal ibadat, kalau kita berzikir tak pernah berhenti, kalau kita buat semua ibadat, semua amal soleh, semua segala-galanya, beriman dengan sepenuh-penuh iman, kalau Allah nak letakkan kita dalam neraka, itu adalah hak Allah. Yang tu. Ada setengah saya jumpa. Tak boleh ustaz. Mana boleh Allah letakkan kita dalam neraka? Maka kurang adab manusia ini, kurang adab. Sebab apa? Seolah-olah maknanya dia yang boleh juga memiliki kekuasaan ke atas syurga dan neraka. Dia yang membuat keputusan sama ada dia boleh masuk ataupun tidak dalam syurga ataupun neraka. Nampak? Inilah insan yang tidak beradab. Jadi 3 kesimpulan yang saya buat di dalam satu hikam yang pertama itu, min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsan raja' 'inda wujud zalal. Ada tak soalan sebelum kita masuk ke dalam hikam yang kedua? Ni yang saya nak tanya. 3 minggu dah duduk belajar, 3 bulan dah duduk belajar hikam yang pertama ni. Ada tak nak tanya apa-apa berkaitan dengan hikam yang pertama? Saya rasa dah faham kot. 3 bulan dah tu. Tak faham. Kalau tak faham boleh tanya. Ada soalan? Ya. Baik. Kalau tak ada, kita akan masuk dalam hikam yang kedua. Apa kata hikam yang kedua? Muka surat ketiga. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min asyahwatil khafiyyah wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fi tajriri inhitatun 'anil himmatil 'aliyyah. Dalam hikmah yang kedua ini dia membincangkan tentang maqam. Ada 2 maqam di situ. Bulatkan perkataan. Kalau ada pensel, bulatkan. Satu maqam tajrid, satu lagi maqam al-asbab. Maqam al-asbab, maqam tajrid. Baik. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kena tahu apa dia itu maqam. Maqam itu kalau ikutkan tempat terletak. Kalau kita panggil muqim, tempat Imam, muqim, tempat tinggal. Betul tak? Tempat perkampungan. Maqam terletak. Kalau kita kata orang simpan mayat, kubur ataupun maqam? Kubur. Kalau maqam ni orang-orang besar-besar tu, kan? Maqam Nabi Idris. Maknanya terletak. Kenapa disebut maqam Nabi Idris? Sebab Rasulullah SAW sebut para nabi di mana dia mati, di situ dia dikebumikan. Maka itu disebut sebagai maqam. Tapi selain daripada Rasul, tidak ada istilah maqam. Tidak ada istilah maqam. Apabila dia mati, di situ dia dikebumikan. Rasulullah SAW wafat pada waktu di atas katilnya, maka disitulah dia dikebumikan. Maka itu dinamakan maqam, tempat dia diletakkan. Itu maqam. Baik, hari ini macam mana kan makna maqam? Keadaan terletaknya kita hari ini. Maqam saya di waktu ketika ini adalah di sini, di depan. Maqam tuan-tuan adalah di depan saya. Tidak, maqam kamera adalah di depan saya. Itu maksud maqam. Faham ni? Pada waktu ketika ini. Adakah maqam ini boleh berubah? Boleh. Sekali bila habis kuliah, maqam saya adalah duduk di belakang. Maqam imam adalah di depan. Betul? Sekali saya tak jadi imam lah kira. Kan? Sebab maqam saya duduk di belakang lah. Kan? Baik. Maqam makmum di belakang. Adakah boleh berubah maqam tu? Boleh. Habis saja kita bagi salam, semua makam-makam yang ada pada waktu dekat dalam masjid ni selesai. Tak ada dah makam. Yang ada makam di tempat rumah tuan-tuan sekalian. Rumah ayah-ayah, ibu-ibu. Maknanya makam kita bukan di sini lagi, bukan di masjid, tapi di rumah. Itu istilah makam. Baik.
kita masuk apa yang disebut sebagai maqam at-tajrid. Sebelum kita terjemahkan ayat ini, kita dah tahu apa dia itu maqam. Sekarang kita nak tahu apa itu maksud maqam tajrid yang disebut di dalam hikmah yang kedua. Maqam tajrid ini, Ibn Athaillah nak menggambarkan seorang manusia yang diberi maqam terlepas daripada segala tanggungjawab. Maqam yang tidak ada sebab musabab. Maqam yang duduk seorang-seorang. Seolah-olah dia melakukan sesuatu itu hanya dengan izin Allah. Itu maqam tajrid. Maqam tajrid. Seorang manusia yang hidup dia tak ada tanggungjawab. Kiri kanan depan belakang tidak ada tanggungjawab. Dia melakukan amalan dia seolah-olah itu yang Allah telah takdirkan untuk dia. Dia tidak ada perlu untuk pergi ke pasar, contoh-contoh. Dia tidak perlu untuk pergi bekerja, dia tidak perlu ini, hanya dia sahaja. Dia tidak ada tanggungjawab. Maka ini disebut sebagai maqam tajrid. Kalau kita ambil daripada skala yang besar, sebelum kita kecilkan skala, maqam tajrid ini siapa? Siapa? Ya. Skala yang besar maqam tajrid ni anak-anak yatim, anak-anak kecil. Tidak. Orang tua. Tak. Orang pencen masuk tak? Pencen masuk tak? Maknanya apa? Dia tidak ada dah satu masalah untuk memikirkan pasal tanggungjawab. Itu maqam tajrid. Ini dalam skala yang besar dulu. Sebelum kita kecilkan skala ini kepada bab-bab ibadah dan amalan-amalan soleh. Itu maqam dia. Tajrid. Jadi dia tak perlu nak contohnya dia tak perlu nak pergi ke pasar sebab nak pergi beli ikan, orang rumah nak masak, sebab dia tak ada orang rumah. Dia tak perlu bekerja sebab dia tak ada siapa-siapa di rumah, mak dengan ayah pun tak ada. Dia makan, nak makan, dia makan. Dia tak makan pun tak apa. Itu maqam tajrid. Adakah kita berada di maqam itu, nak tanya? Yang tidak memerlukan siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk di maqam mana? Tajrid kah? Kalau kita masih lagi memerlukan nak sembang dengan Tok Imam, tak boleh jumpa. Kalau tak boleh tak jumpa Tok Imam ni tak boleh. Nampak? Kan? Nak kena tengok senyum Tok Imam mak maneh tu. Kan? Maknanya itu still maqam, bukan maqam tajrid. Berhajat kepada orang. Maknanya bukan maqam tajrid. Mempunyai tanggungjawab anak dan isteri, bukan maqam tajrid. Itu maqam tajrid. Maqam asbab. Apa maksud maqam asbab? Saya pergi cepat tak ni? Saya cepat ke? Tak faham maqam. Dua-dua maqam ni pakai tertanamlah kita di dalam ilmu-ilmu ini. Maqam, faham tak maqam tajrid? Boleh faham? Jadi dalam keadaan maqam tajrid itu maknanya kita tidak ada siapa-siapa. Contohnya orang yang duduk dalam hutan. Seorang-seorang dia duduk dalam hutan. Contohnya kalaulah dia hilang dalam hutan. Sebab saya bagi satu contoh pun kadang-kadang tak logik. Betul tak? Kita kena createkan satu masalah, dia hilang dalam hutan. Tiba-tiba dia rasa dia tak mau dah keluar daripada hutan. Sebab apa? Sebab dia bukan ada siapa-siapa. Betul tak? Dia tak ada siapa-siapa dah. Dia nak duduk dalam hutan tu. Dia pun tak mau kahwin. Dia pun tak mau apa-apa. Jadi dia duduk dalam hutan, dia buat rumah dalam hutan, dia duduk seorang-seorang di dalam hutan, mencari semua benda-benda makan pun dalam hutan. Orang pun tak tahu kata dia duduk ada dalam hutan. Maka itulah dia maqam tajrid. Boleh faham tak? Boleh? Macam blur ni. Kan? Baik. Maqam asbab. Sebab dia ada dua maqam saja. Maqam asbab, iaitu seseorang manusia akan rasa bahawa semua perlakuannya terkandung dengan sebab musabab.
Kita membuat sesuatu dalam kehidupan kita mesti ada sebab dan musabab. Celek mata saja kita tahu dah nak pergi mana pagi. Betul tak? Nak pergi kerja. Kan? Ada orang celek mata ingat subuh. Tak. Kebanyakan manusia sekarang ni celek mata ingat kerja. Celek mata ingat panjkat. Panjkat lagi ustaz. Tak. Maknanya ada sebab musabab. Nak sampai ke tempat kerja mesti naik kereta, ada sebab musabab. Maknanya perlakuan kita itu mesti ada sebab-sebab tertentu, disebabkan oleh sesuatu sebab. Maka tidak dia mesti menjalani kehidupannya begitu dengan mengambil asbab. Kereta dia berlanggar, gedebum dengan kereta orang. Sebab ada, mesti ada sebab. Sebab dia terleka, maka dia tak sempat break. Mesti ada sebab. Tak? Orang duk kata buanglah sebab-sebab kita tinggi dah. Tak? Kan? Tak payah ambil asbab. Jangan ambil asbab. Nampak? Di situ makam asbab. Maknanya setiap apa yang kita lakukan setiap detik, masa dan ketika dalam hidup kita mesti ada sebab dan musabab. Kita nak main masjid, tak, kita mesti ada sebab. Sebelum nak melangkah keluar mesti ada sebab, musabab. Nampak? Jadi adakah kita berada di makam asbab? Sampai 8.30 boleh ke? 8.30? Boleh. Baik. Adakah kita berada di makam asbab, saya tanya? Kena faham betul-betul. Kita di makam asbab ke sekarang ni? Ya. Dalam konteks skala yang besar, kita adalah berada di dalam makam asbab. Maka kita bukan ada dalam makam tajrid. Jadi boleh faham. Sebelum kita terjemah ni, maknanya kita kena faham dulu dua makam ini. Baik, saya bagi contoh yang lebih jelas. Makam asbab ini, seorang lelaki diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanggungjawab sebagai suami. Nampak? Dia ada tanggungjawab. Seorang lelaki, dia sebagai seorang suami, bapa dan anak kepada ibu bapa dia. Dia juga ada anak, dan dia juga adalah anak kepada ibu dan bapa dia. Maknanya dia ada tanggungjawab untuk isteri dia, dia ada tanggungjawab untuk anak-anak dia, dan dia ada juga tanggungjawab untuk ibu bapa dia. Maka itu berada di dalam makam. Jadi adakah itu makam kita sekarang? Masya Allah. Faham tu? Kan? Itu makam kita sekarang, berada dalam makam asbab. Baik. Maka dengan itu, tanggungjawab itu adalah asbab atau alasan untuk dia memilih untuk keluar mendapatkan rezeki. Dengan sebab itulah, maka semua perlakuan dia daripada sebab tersebut. Kalau dia tak keluar bekerja, maka dia akan dikatakan tidak bertanggung jawab. Dan di situ ada dosa dan pahala. Apabila dia mengabaikan tanggungjawab dia, maka di situ dosa. Apabila dia menjalankan tanggungjawab dia, maka di situ pahala. Ini contoh dalam maqam asbab. Dan contoh dalam maqam tajrid. Seorang manusia yang ditakdirkan oleh Allah tidak memiliki apa-apa tanggungjawab duniawi. Contohnya lelaki yatim, tak berkahwin dan tak mempunyai keturunan, seorang diri di atas muka bumi ini. Nampak? Dia seorang, nak buat apa pun tak apa, nak pakai baju pun tak apa, tak pakai baju pun tak apa, dia sendiri-sendiri. Tak? Jadi sah-sahlah kalau dalam skala yang besar, kita bukan dalam konteks maqam tajrid. Baik, boleh faham? Saya bila dia dah bunyi-bunyi ni, kita lepas tengah lah, ada masa lagi. Baik. Apa kata Ibn Athaillah? Iradatuka. Masuk dalam kitab. Kita dah faham dah maqam tajrid dan maqam asbab.
iradatuka at-tajrida, kehendak kamu memilih maqam tajrid. Kehendak kamu memilih maqam tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, dalam keadaan Allah dah tentukan kita ini berada di dalam maqam asbab. Hari ini kita maqam, tadi kata maqam asbab. Tapi kita rasa kita nak jadi, ni dalam kita bincang skala yang besar dulu, kita nak jadi orang yang berada dalam maqam tajrid, boleh ke tak? Tentu saja tak boleh. Kita ada tanggungjawab, tiba-tiba kita nak lepaskan tanggungjawab kita, kita nak pi je, tak mau fikir tanggungjawab, boleh ke tidak? Maka kita akan berada di dalam waqi' maksiat, haram. Sesiapa yang melepaskan tanggungjawab, keluar daripada syarak-syarak yang ditetapkan oleh syarak, undang-undang yang ditetapkan oleh syarak, haram. Mengabaikan isteri, haram. Mengabaikan anak, haram. Maksiat. Jadi kita dah diberi satu maqam asbab. Apa kata Ibn Ata'iyah? Tajridu iradatuka tajrid. Kita nak ambil maqam tajrid, maka kita akan jadi min syahwatil khafiyah. Kita akan terkandung ataupun tergolong dengan orang yang mempunyai syahwat yang kecil dalam hati. Syahwat apa? Sama ada malas. Contohlah. Kalau contoh ni contoh, bukan tak ada kena mengenal dengan siapa-siapa, sebagai satu contoh. Sebab apa yang dalam berlaku dalam masyarakat, saya kena ambil yang dalam masyarakat semua orang faham. Tak. Seorang pendakwah keluar berdakwah. Tak. Keluar berdakwah itu adalah satu perkara yang sangat dikasihi oleh Rasulullah SAW. Berdakwah. Tapi dia kena tengok dalam diri dia, adakah dia betul-betul untuk keluar berdakwah, meninggalkan semua sekali perkara duniawi dia, ataupun keluar dia itu hanya untuk melepaskan tanggungjawab dia daripada apa yang dia dipertanggungjawabkan. Nampak? Faham ke tak ni? Kan? Semua tengok saya macam tak faham. Itu dalam bait yang pertama, iradatuka tajridu ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min syahwatil khafiyah. Sekali kita akan terjemah, nanti kita akan terjemah apa lagi. Sekarang saya ambil penterjemahan dalam skala yang besar. Syahwatil khafiyah, maka kita ada nafsu kecil, yang nafsu tu sentiasa mendorong kita melakukan ibadat. Itu bahaya. Apabila kita beribadat dengan nafsu, itu bahaya. Adakah kita nak datang masjid ini kerana kita rindu kepada masjid ini, kerana kita rindu kepada Allah, nak sembahyang jemaah, ataupun kita main masjid ni sebab malas nak duduk rumah? Ustaz, saya kalau duduk rumah tak boleh, Ustaz. Alright. Dia pok-pek. Ni orang sebut. Saya bagi contoh lah. Ibu-ibu jangan marah. Ni contoh. Jadi adakah dia datang masjid itu kerana dia willing tu, rasa nak datang masjid, rindu kepada masjid, rindu nak sembah Allah secara berjamaah, ataupun dia datang hanya kerana nak melarikan diri daripada kebisingan rumah tangga? Ini yang disebut sebagai syahwatul khafiyah. Maknanya dia memilih maqam yang lain dalam keadaan Allah letak dia maqam yang satu ini, maka dia telah menjadi seorang yang mempunyai nafsu yang kecil, yang dia sentiasa turut nafsu tersebut. Baik. Wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fi tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah, dan kehendak kita untuk berada di dalam maqam asbab. Kehendak kita untuk berada di dalam maqam asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fil tajrid, dalam keadaan Allah letakkan kita itu di maqam tajrid. Allah letakkan kita di maqam tajrid. Ustaz, maqam ni kita pilihkah? Tidak.
Maqam itu bukan kita pilih. Saya hari ni maqam asbab lah. Saya hari ni maqam tajrid lah. Esok mengkit subuh pula asbab lah. Lepas zuhur tajrid lah. Tidak. Sebab tu dalam ni Allah Ibn Ata'iyah sebut di dalam ni bahawa maqam dua ini adalah khas dipilih oleh Allah untuk kita secara azali lagi, sejak daripada awal lagi. Tertulis di dalam takdir. Sahabat ini, si fulan ini berada di dalam maqam asbab. Satu hari dalam hari-hari dia berada dalam maqam tajrid. Satu hari dalam hari-hari dia berada dalam maqam asbab. Siapa yang menentukan? Hak Allah Ta'ala. Bolehkah bertukar? Itu boleh. Di antara maqam asbab ke maqam tajrid, maqam tajrid ke maqam asbab, maqam asbab ke maqam tajrid, pening semua. Boleh faham tak ni? Boleh faham tak? Di antara maqam asbab ke maqam tajrid, dia boleh bertukar mengikut keadaan. Tapi siapa yang tukarkan itu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh pertukaran maqam asbab, kita ada anak bini, kita ada keluarga, nauzubillah min zalik, satu hari tiba-tiba aksiden mati semua, maka kita berada di dalam maqam tajrid. Tak ada siapa-siapa dah. Nampak? Boleh tukar. Adakah kita yang tukar? Tidak, Allah yang tukar. Tiba-tiba Allah bagikan kahwinkan kita dengan orang lain. Bila kahwin, ada mak mentua, ada pak mentua, ada pula anak-anak lepas tu, anak-anak tiri, anak-anak. Maka kita daripada maqam tajrid bertukar menjadi maqam asbab. Siapa yang tentukan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Maka di situ dalam tak habis lagi ni terjemahan ni, inhitat anil himmatil aliyah. Tetapi kalau kita dah diberi maqam tajrid iradatukal asbab, kita diberi maqam tajrid tapi kita nak maqam asbab. Tadi kita diberi maqam asbab, kita nak maqam tajrid, maka kita jadi seorang yang mempunyai hawa nafsu yang tersembunyi. Orang nampak baik tapi tak tahu apa dia duduk dalam hati. Kalau kita diberi maqam tajrid tapi kita nak maqam asbab, apa jadi? Inhitatun anil himmatil aliyah. Jatuh kita daripada tahap peringkat-peringkat yang tertinggi, jatuh ke bawah. Maksud dia apa dia? Allah hinakan kita daripada semulia-mulia makhluk kepada sehina-hina makhluk. Apabila Allah bagi kita tajrid tapi kita nakkan asbab, memang tak faham dari segi konsep yang saya terjemah ini, dari segi skala yang besar. Dia tak masuk buat amalan lagi ni, baru masuk makna. Jadi kita kena pastikan hari ini kita ini duduk di dalam maqam apa. Maka apabila kita rasa kita duduk di dalam maqam asbab, maka jalankanlah tanggungjawab kita di dalam maqam asbab. Tak? Itu baru sath, duduk dalam permukaan cerita. Jalankanlah apa yang patut kita buat di dalam maqam asbab. Kalau kita ketua keluarga, jalankanlah tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga. Kalau kita ketua masyarakat, jalankanlah tanggungjawab kita sebagai ketua masyarakat. Kalau kita ketua lebih daripada masyarakat, jalankanlah tanggungjawab kita daripada. Apabila kita meninggalkan tanggungjawab tersebut, maka di situ maksiat. Sebab kita berada di dalam maqam asbab yang mana maqam tersebut Allah dah letak untuk kita. Habis itu kalau kita tengok, aku tak boleh jadi adun. Contoh tembak politik pula dah ustaz ni. Nah, sebab siapa yang angkat menjadi adun? Allah Subhanahu Wa Ta'ala angkat dalam masyarakat ini, memilih dia untuk menjadi adun contoh. Maka dia berada di dalam maqam asbab yang lebih tinggi daripada maqam asbab-asbab yang lain. Adakah bila duduk di maqam asbab Allah boleh angkat narfa'u darajatin man nasya, kami akan angkat orang ikut suka? Ya, duduk dalam maqam asbab pun Allah boleh angkat setinggi-tinggi mana yang Allah sayang orang yang berada dalam maqam asbab. Sebab tu bila kita tahu kita duduk dalam maqam asbab, kita menjalankan semua tanggungjawab di dalam maqam asbab, maka satu hari Allah akan menilai kita, Allah akan angkat kita berada dalam lebih tinggi dalam maqam asbab. Adakah maqam tajrid tu salah? Tidak. Allah juga akan angkat orang yang berada dalam maqam tajrid. Nampak?
Maqam tajrid seangkat-angkatnya, sepenuh-penuhnya menjadi orang yang Allah sayang. Contohnya siapa? Yang kita baca dulu tafsir surah Al-Kahfi. Siapa Allah angkat maqam orang-orang yang tajrid? Nabi Allah Khidir. Betul tak? Menjadi orang yang paling mulia, menjadi orang yang paling alim. Itu orang yang Allah bagi maqam tajrid. Jadi dua-dua maqam ini tidak ada masalah. Maqam asbab tidak ada masalah, maqam tajrid tidak ada masalah. Cuma yang masalahnya apabila kita tidak mampu untuk mengenal pasti di manakah maqam kita. Apabila kita berada di maqam asbab, kita gagah nak pilih maqam tajrid. Apabila kita berada di maqam tajrid, kita gagah nak pilih maqam asbab. Dalam konteks maqam dulu. Makna yang saya nak kesimpulan dalam penterjemahan ringkas ini berkaitan dengan maqam, supaya kita, sebab ini yang Ibn Athaillah nak sebut, kenal pasti maqam kita supaya kita tidak menjadi seorang yang hawa nafsu yang ada di dalam diri, dan yang kedua, kita tidak dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Itu yang secara penterjemahan dari segi bahasanya hari ini berkaitan dengan maqam. Boleh faham? Lepas ni kita akan ambil sikit lagi yang mana yang membabitkan kita dari segi harian, amal soleh dan Allah Ta'ala. Boleh? Boleh saya berhenti? Boleh berhenti lah? InsyaAllah. Jadi saya berhenti di situ. Kita akan sambung nanti dengan terjemahan yang lebih panjang, InsyaAllah. Ini problem. Baik. Ada soalan berkaitan dengan perkara maqam ini atau soalan-soalan yang lain? Ada? InsyaAllah kita doa supaya Allah bagi kefahaman untuk kita. Yang baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun dan maaf di atas segala kesilapan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'daha tafarruqan ma'suma. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anna wa akrim wa us'a' wa sahhil 'alaina umurana fil hayatid dunya wal akhirah wa'atina as-sihhah washfina min kulli marad innaka antash shafi la shafi illa anta wa'idna min al-bala'i wal waba' wa'idna min 'adzabil qabri wa'idna min 'adzabin nar ya كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء والنقم ادفع الله ارفع عنا يا الله اكشف عنا يا الله من كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة ونقمة وفتنة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.